A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini kita akan menceritakan tentang salah satu topik di dalam buku ataupun subjek akhlak bagi silibus YIK Azhari. Dan untuk kali ini kita akan masuk pada topik nombor 2 yang bertajuk min adabil muslimi ma'allah, iaitu antara adab-adab seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertamanya dinyatakan di sini iaitu ar-raja. Tajuk dia adalah ar-raja min rahmatillah, iaitu ar-raja mengharapkan, min rahmatillah rahmat Allah, pengharapan terhadap rahmat Allah. Jadi seorang muslim antara adab dia ialah dia kenalah mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah topik kita pada hari ini, antara topik kita. Jadi soalan yang dinyatakan kalau ditanya maza fa'alal muslimu min rahmatillah, yang bermaksud maza apakah fa'alal muslim, yang perlu bagi seorang muslim lakukan, min rahmatillah, berkenaan dengan rahmat Allah. Apakah pendirian seorang muslim terhadap rahmat Allah? Jadi jawapan dia ialah kita hendaklah muslim an yarjua min rahmatillah, hendaklah dia mengharapkan, yarju mengharapkan, min rahmatillah rahmat Allah, kena sentiasa mengharapkan rahmat dia. Soalan yang kedua, ma hukmul qunuti min rahmatillah. Okey, satu, uzkur dalilan minhu. Jadi melalui soalan ini ada dua perkara yang dia mahukan. Yang pertamanya iaitu soalan berkenaan hukum. Ma hukmu, apakah hukum al-qunut? Maksud qunut ialah putus asa. Okey, jadi apakah hukum berputus asa min rahmatillah, daripada mengharapkan rahmat Allah? Apakah hukum dia? Dan bahagian yang seterusnya daripada soalan itu, dia nakkan kita uzkur dalilan, sebutkan dalil tentangnya, tentang hukum tadi tu. Sekiranya boleh, kalau tak boleh, apakah dalil yang menerangkannya bahawasanya iaitu tak boleh. Jadi jawapan dia tak boleh lah, la yajuz, tak boleh kita berputus asa daripada rahmat Allah, kerana dalil Allah telah nyatakan jelas ini bahawasanya dalilnya ad-dalilu qala ta'ala la taqnatu min rahmatillah, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala berfirman Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Walau susah macam mana sekalipun, kenalah kita bergantung harap, meminta daripada Allah, jangan berputus asa dengannya. Soalan yang seterusnya yang bernombor 3, limadha la yajuzu al-qunutu wal ya'su min rahmatillah. Okay, jadi soalan ni dia tanya lebih lagi. Sebab kita jawab sebelum pada ni bahawasanya hukum berputus asa daripada rahmat Allah tak boleh. Jadi dia tanya sini soalan dia, limadha, kenapakah la yajuzul qunut, berputus asa itu la yajuz, tidak boleh, ataupun kenapakah tidak dibolehkan berputus asa. Wal ya's tu sama juga maksudnya, putus asa juga, kata tidak mengharapkan lah. Ini ya's dan qunut lebih kurang sama, maksudnya min rahmatillah, iaitu berputus asa daripada rahmat Allah. Kenapa tidak boleh? Jadi jawapan dia iaitu li'anna rahmatallahi wasi'atun wa qaribatun min ibadihil muhsinin. Kerana rahmat Allah, li'anna, kerana rahmat Allah itu wasi'atun, luas, wa qaribatun, dan hampir, min ibadihil muhsinin,
dengan hamba-hambanya yang berbuat baik. Jadi tak ada alasan lah dan tak ada halangan bagi orang-orang yang berbuat baik untuk dia berputus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah ni maksud dia luah terhadap hamba dia. Meskipun kita rasa dalam kehidupan kita dibelenggu oleh masalah, kesukaran, kesempitan, kesulitan dan sebagainya, tetapi dinyatakan di sini bahawa kita tidak boleh putus asa, tak boleh bersangka buruk dengan Allah, bahkan kena sentiasa berdoa kepadanya, kerana Allah itu maha luas rahmat dia. Mungkin dia nak uji kita, dia nak tengok kita setahu mana kesabaran kita terhadap dia. Dan kalau kita sabar, Allah nyatakan bahawa orang yang sabar ni akan mendapat balasan yang baik. Maka sabar sekejap, berdoa dengan dia, mudah-mudahan dia bagi jalan keluar terhadap permasalahan yang dialami. Seterusnya kita tengok subtopik yang berikut, iaitu al-khawfu min niqmatillah, iaitu takut daripada kemurkaan Allah. Niqmah ialah kemurkaan, dia berlawanan dengan ni'mah. Ni'mah itu nikmat, niqmah berlawanan bagi nikmat, iaitu azab lah ataupun kemurkaan. Al-khawfu iaitu takut. Seorang Muslim ni antara adab dia dengan Allah juga, dia kenalah takut dengan kemurkaan Allah, dengan azab seksaan Allah. Kenapa? Nanti kita tengok. Soalan dia, kaifa ataupun bimaza yattaqil muslimu azaballahi wa syadidahu. Okey. Dia kata kaifa, bagaimana, ataupun dia kata bimaza, dengan apakah, yattaqi, selamatnya, al-muslimu, seseorang muslim itu, azab Allah, daripada azab Allah, wa syadidahu, dan juga kemurkaan dia, kehebatan dia, kekerasan Allah itu. Macam mana, soalan dia ini bermaksud macam mana seseorang Muslim itu boleh selamat, dengan cara apakah, bagaimana dia dapat menyelamatkan diri daripada azab Allah. Cuba kita fikir, kenapa Allah marah pada dulu? Allah marah sebab apa? Mesti bersebab. Mungkin kita tak melaksanakan amal suruhan dia, ataupun kita melanggar larangan dia, maka Allah murkalah dengan hambanya itu. Jadi tak sah bagi Allah itu marah, tak sah jadikan kita itu terletak di bawah azab dia. Maka cara dia ialah dengan, iaitu jawapan dia di sini, bidawamit ta'ati wa imtisali awamirihi. Bidawamit ta'ah, untuk kita nak elakkan daripada kemurkaan Allah, yattaqil muslim, iaitu selamatnya orang Muslim daripada azab Allah, ialah dengan bidawamit ta'ah, dengan sentiasa. Dawam itu ialah sentiasa, sok-mok-somok, selalulah. At-ta'ah, selalu taat. Dan juga wamtisali awamirihi, dan juga mematuhi perintah-perintahnya. Perintah siapa? Perintah Allah. Maka dengan cara yang demikian, taat sentiasa, ikut perintah, maka Allah tak marah lah. Sebagai contoh juga, awak belajar, awak buat apa yang cikgu suruh, cikgu bagi kerja rumah, awak siapkan, cikgu buat kelas, awak masuk, maka insya-Allah cikgu tak marah dengan awak. Soal tak boleh jawab ke, kurang faham ke apa, tu nombor dua. Yang penting kita buat dulu. Sama juga dalam kita hidup ni, kita laksanakan apa yang Allah suruh itu setakat yang kita mampu. Banyak orang dia lain cara dia, lain keupayaan dia. Ada orang boleh bangun malam solat sama, kita jaga malam, bukan solat dak, bukan tahajud dak, tapi buat benda lain. Tu ustaz lah, contoh dia. Dan nak cerita sini, setiap orang tu berbeza dari segi ketaatan dia. Tak apalah, kita buat setakat mampu. Yang penting hak dia suruh tu kita buat, hak dia larang tu kita jauhkan, jangan buat. Maka dengan itu baru kita selamat, tidak
timpa azab, tidak mendapat murka Allah. Jelas Dan soalan yang seterusnya, kaifa yakunu azabullahi wa batshuhu wa hatin bidalilin minhu. Soalan ini nak tanya, kaifa, bagaimanakah yakunu azabullah, bagaimanakah terjadinya azab Allah, bagaimanakah rupa bentuk azab Allah, wa batshuhu, dan juga kekerasan dia, kehebatan Allah ni, kemurkaan dia tu terhadap hamba-hamba dia yang murka, yang ingkar lah, terhadap ingkar perintah dia ni. Dan tu bahagian yang pertama soalan. Bahagian yang kedua, hati bidalilin minhu, dan datangkan bukti yang menunjukkan bentuk azab Allah ni. Kita nak jawab ni lah. Berdasarkan jawapan kita yang pertama, dia nak suruh datangkan dalil. Jadi gitulah kita jawab. Ada dua soalan yang ditanya, walaupun satu baris sahaja, tapi ada dua dia nak situ. Yang pertama, bagaimana, dia suruh terangkan azab Allah tu bagaimana, dan yang kedua, datangkan dalil. Jadi baris pertama kita jawab untuk soalan yang bahagian pertama, dan soalan dalil tu kita jawab jawapan kita di bahagian bawah. Jadi untuk jawapan bahagian atas, bahagian pertama, iaitu bagaimanakah azab dan kekerasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba dia yang ingkar ni deh. Jadi jawapan dia, azabullahi azimun wa batshuhu syadidun. Maksud dia, azabullah, azab Allah itu azim, cukup hebat, besar, mengerikan. Wa batshuhu syadid, dan kekerasannya, batshuhu ni kekerasannya, maksud sini azab jugalah deh, syadid, sangatlah dahsyat, keras, hebat, sesuailah dengan kehebatan Allah sendiri deh. Dan dalil yang menunjukkan bahawa azab Allah tu sedemikian rupa ni bukan kita pandai-pandai tafsir kan. Bahkan Allah sendiri terangkan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna batsha rabbika lasyadid. Dalam ayat Al-Quran, potongan ayat Al-Quran yang bermaksud inna batsha rabbika, inna sesungguhnya, batsha kekerasan, rabbika Tuhanmu wahai Muhammad, lasyadidun amatlah keras, amatlah dahsyat, amatlah hebat. Jadi bila kita tahu bahawasanya azab Allah itu keras, maka nak tak nak kenalah jauhi dia deh. Atas dunia ni kena berusaha sedaya upaya, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Mudah-mudahan esok di akhirat kita tak terkena azab yang Allah gambarkan di sini, bahawa azab itu sangatlah keras dan hebat, dahsyat. Seterusnya soalan nombor 6, ataupun subtopik yang nombor 6, iaitu at-tawakkul 'ala Allahi wal luju'u ilaihi. Tajuk dia ialah kita nak bertawakal, ataupun poin nombor 6 daripada adab-adab seseorang Muslim terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah adab ia? Iaitu nombor 6-nya ialah kita hendaklah bertawakal. Seorang Muslim itu hendaklah at-tawakkul, bertawakal 'ala Allah, kepada Allah, wal luju'u ilaihi, dan juga berlindung dengannya. Tawakal ni bergantung kepada Allah, dan juga kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara orang lain lah dah, secara benda lain, semua adalah makhluk, Allah sahaja Tuhan kita. Jadi itulah adab seseorang Muslim terhadap Allah, iaitu kita bertawakal dengannya. Jangan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita buat benda ni jadi akhlak yang baik. Jadi soalan yang ditanya antaranya untuk mendapat kefahaman lebih lagi macam mana. Dia kata min adabil muslimi at-tawakkul 'ala Allah wal luju' ilaihi. Limadha? Satu, bahagian pertama daripada soalan tadi. Bahagian yang kedua, biasanya dia akan minta dalil lah. Hati bidalilin minhu. Datangkan dengan dalil, berikan dalil
yang menerangkan bahagian satu itu. Yang mana bahagian satu bermaksud min adabil muslim, antara adab-adab orang muslim terhadap Allah itu ialah dengan at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, wal luju ilaihi, dan juga hendaklah berlindung dengannya. Soalan dia, limaza? Bapa kena bertawakal kepada Allah dan kenapakah perlunya berlindung dengannya? Tak bolehkah kalau kita berlindung dengan orang lain, dengan benda lain, ataupun bertawakal dengan makhluk lain ke contohnya? Kenapa dengan Allah? Dan berikan dalil untuk menyokong jawapan kita, penerangan kita tadi. Okey, jadi jawapan dia, kenapa kita perlu berlindung dan mesti tak ada orang lain dah, tak ada benda lain yang perlu kita bertawakal kecuali dengan Allah dan juga berlindung dengannya, kerana li'annahu la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi. Kerana li'annahu la malja'a, tidak ada tempat berlindung. Malja'a tu maksudnya tiada tempat berlindung. La maksudnya tiada, li'annahu kerana, la tiadanya, malja'a tempat berlindung, wala dan tiada juga tempat manja, tempat selamat, tempat memberi pertolongan, minhu illa ilahi, kecuali dengan Allah. Maksudnya kita nak berlindung, tak ada dah sebenar-benarnya tempat nak berlindung daripada azab, sebenar-benar azab akhirat, seksa, ataupun tempat untuk kita nak meminta pertolongan. Hanya satu sahaja, iaitu Allah yang Maha Esa, yang mampu beri kita tempat berlindung dan tempat pertolongan yang hakiki. Atas dunia ni, sesama kata hukum dunia ni bolehlah minta tolong, berlindung dari rumah. Tapi hak sebenar-benarnya tempat perlindungan daripada azab, seksa, api neraka, gapo semua tu kan, dan kesusahan di padang mahsyar, azab, seksa, hari akhirat tu, mana kita nak minta tolong? Boleh nak dengan ayah kita, dengan cikgu kita, semua tu adalah makhluk belaka, dengan ustaz kita, dengan saing-saing kita contoh. Tak ada, semua tu tak dapat menolong kerana mereka juga adalah makhluk. Mereka juga akan dihitung amalannya. Jadi yang dapat memberi perlindungan yang hakiki, yang dapat memberi pertolongan yang sebenar-benarnya, siapa? Tiada lain, tiada bukan, ialah Allah. Jadi rumusannya dikata kenapa mesti bertawakal kepada Allah dan berlindung dengannya, kerana tak ada lah tempat-tempat lain lagi nak berlindung, tak ada lah tempat lain nak meminta pertolongan kecuali dengan Allah. Okey, dan dalil dia yang menyokong pernyataan kita tadi, iaitu firman Allah itu sendiri. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, yang bermaksud dan kepada Allah lah fatawakkalu, hendak kamu bertawakal, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu betul-betul beriman. Jadi orang yang beriman sebenar-benar keimanannya, dia tahu bahawasanya tiadalah tempat lain, tiadalah orang lain yang mampu beri pertolongan kecuali Allah, maka hendaklah bertawakal dengannya. Baik, nombor seterusnya ataupun poin yang seterusnya yang merujuk kepada adab-adab seseorang Muslim terhadap Allah ialah dengan husnuzanni billah. Ni rasanya jelas maksudnya, yang bermaksud husnuzan, iaitu bersangka baik. Zan tu sangka, husnu tu baik, billah dengan Allah, sangka baik pada Allah. Tu adalah adab juga, adab seseorang Muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenalah bersangka baik. Soalan, maza yajibu 'alal muslimi idza 'asa wa adhnaba? Ataupun soalan juga sama. Soalan itu mungkin berbeza bentuk, okey, tapi ia merujuk kepada benda yang sama. Okey, nanti kita terangkan maksud dia. Okey, yang tadi, yang bahagian pertama, maza yajibu 'alal muslim idza 'asa wa adhnaba.
Yang kedua, ataupun kaifa yaf'alul muslim idza asa wa aznaba. Keduanya walaupun berbeza bentuk soalan tapi ditanya benda yang sama je. Okey, itu bahagian yang pertama. Kemudian ditanya lagi, uzkur dalilan minhu. Apakah ataupun nyatakan, sebutkan dalil tentangnya. Tentangnya tu ke apa? Okey, soalan dia gini, dia tanya maza. Apakah? Maza itu maksudnya apakah? Yajibu, yang menjadi wajib. Apakah wajib? Apakah kewajipan alal muslim, seseorang muslim, idza, sekiranya asa, dia tu bermaksiat, berdosa, wa aznaba, melakukan dosa, ataupun dia berdosa, buat perkara dosa lah. Berdosa, bermaksiat ni maksudnya melanggar perintah Allah, ataupun tak buat apa yang Allah perintahkan. Gapo hak wajib bagi seorang muslim itu? Ataupun bentuk soalan yang lain yang merujuk kepada jawapan yang sama ialah kaifa, bagaimanakah yaf'alul muslim, seseorang muslim itu kena buat, perlu lakukan. Yaf'alu, buat, laksanakan. Al muslim, seorang muslim, idza asa, sekiranya dia bermaksiat, wa aznaba, dan dia berdosa, uzkur dalilan minhu. Kalau kita cuba fikirlah, kalau biasanya kalau kita berdosa, buat salah ke apa, kita akan minta maaf. Okay. Kita buat salah dengan orang, jadi cara dia ialah minta maaf pada orang yang kita buat salah itu. Dan sekiranya kita berbuat salah dengan Allah, kita berdosa, langgar perintah, tak buat apa yang disuruh, sama juga konsep dia, kita minta ampun, dipanggil, ataupun bertaubat. Okey, jadi jawapan dia di sini dia kata an yusri'a, ila al-istighfar wa taubah wa yuhsinu dhanna billah. Okey, yang penting kita nak keyword tu, walaupun panjang kan, tapi keyword dia kata an yusri'a ila al-istighfar. Perkataan dia adalah istighfar. An yusri'a maksudnya hendaklah segera, cepat-cepat. Yusri', sari' ni maksudnya cepat-cepat. Ilal istighfar, tak payah tunggu-tunggu lagi, buat salah sahaja terus beristighfar. Istighfar ni maksud mohon ampun. Wat taubah, awak tahu maksud taubah itu ialah bertaubat, minta ampun, mohon keampunan, kemaafan. Dan juga kenalah yuhsin azzan billah, kena bersangka baik dengan Allah. Sangka baik macam mana? Bahawasanya kita ni buat salah, kita nak minta maaf dengan Allah, kita mohon sungguh-sungguh, dan kita kena yakin bahawa Allah boleh mengampunkan dosa kita dengan dia, dengan syarat dosa itu adalah dosa yang bukan dosa syirik. Syirik ni dosa besar lah, kena beringat lah. Memang Allah akan ampun juga kalau kita betul-betul bertaubat, taubat nasuha. Kita terbuat perkara yang syirik kepada dia, maka kena cepat-cepat yang tu tergolong dalam golongan dosa besar. Tapi kalau macam dosa yang tidak, bukan dosa syirik, sepertinya terlepas maya kau deh, ataupun buat perkara yang merupakan hak Allah, ibadat-ibadat yang khusus kepada Allah, yang apa Allah suruh kita tak buat, maka kita sama ada tak buat ataupun kita melaksanakan larangan dia, kita buat apa yang dia larang. Contohnya dia larang jangan minum arak contohnya, dan wali'azubillah lah, minta jauh daripada benda tu. Bagi contohlah, seseorang muslim tu dia berdosa terminum arak contohnya, maka dia melaksanakan dosa lah dia. Maka dia cepat-cepatlah minta maaf, kena segera istighfar wa taubah wa yuhsin azzan billah, dan kena bersangka baik bahawasanya Allah itu akan mengampunkan dosa dia. Dia taubat, dengan syarat dia taubat, dia nyesal dan dia tak kira ulang lagi. Bukan kata saja-saja nak taubat, tak ikhlas dah esok buat lagi dah. Tak, bukan gitu maksud dia. Dia kena sangka baik. Okay, dalil dia qala ta'ala ana 'inda zanni 'abdi bihi bi. Okay, maksud dia ni dalil ni adalah
dalil hadis qudsi, hadis Allah sendiri yang berfirman, bukan melalui Quran tapi melalui lidah Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri, kata-kata Allah ini, dia kata ana inda zanni abadi bi, aku ni berdasarkan, aku ni merujuk kepada Allah lah. Okey, dia kata aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Maksud dia kan, kita kena sangka baik lah. Dia kata aku ikut apa yang hamba aku sangka. Kalau kita duk sangka-sangka Allah ni tak ampun lah, buat dosa, maknanya kita putus asa. Tadi kita pun dah terangkan tak boleh putus asa jadi sini gitulah, kena sangka baik, kena positif bahawasanya Allah itu akan mengampunkan dosa. Kita dah tersilap kena cepat-cepat minta maaf, istighfar, buat taubat dan sebagainya, dan kena sangka bahawa Allah ni sebenarnya dia hanya nak uji kita, nak mengangkat darjat kita melalui ujian dia nak tengok sabar. Dan orang yang sabar biasanya di akhirnya akan Allah bagi kepada orang-orang yang sabar ini darjat yang tinggi dan nikmat pula selepas tu. Tapi kalau kita bersangka buruk, ditimpa masalah ni terus kita kata Allah ni buat apa, Allah buat gini kat aku, tak siap ni, kita sangka-sangka tu, maka jadi gitulah. Maka Allah dikata ikut pada sangkaan hamba dia terhadap dia. Bukanlah maksudnya kalau kita sangka Allah ni zalim, dia jadi zalim, tak, bukan gitu maksud dia. Maksudnya Allah nak tengok lah, dia nak tengok uji. Macam awak bersangka kepada orang lain lah, bila kita sangka buruk pada orang tu dapat tahu bahawasanya kita bersangka buruk dengan dia. Dia makin seolah-olah dia macam oh gitu punya, malah lah aku gitu kan, gitu dah. Jadi itulah lebih kurang maksudlah bagi hadis itu. Jadi apa yang kita boleh ambil di sini ialah pengajaran ataupun menjadi adab seorang Muslim ialah dengan kita hendaklah bersangka baik dengan Allah, kena positif. Apa yang berlaku, musibah, pandemik gapo ni, kita susah ke gapo ke deh, kena fikir positif bahawa itu adalah sebahagian daripada ujian Allah. Ujian Allah atas dunia ni sikit sangat lah kalau nak berbanding dengan akhirat esok. Sebab dunia ni tempat ujian, nama lagi ujian, supaya awak ambil periksa juga ujian ni susah deh. Tapi kena fikir balik lah, apakah motif objektif benar daripada ujian tersebut. Kalau kita sungguh belajar ke apa kita dapat tiba bahawa ujian tu memang susah tu, tak boleh lari dah, tak ada ujian yang senang ni. Dan nama ujian mari juga rasa susah tu jadi tapi kalau kita bersedia, kita buat molek, dapat hasil yang positif. Jadi gitulah sedikit sebanyak pasal tajuk ini. Tak berhenti dulu setakat sini. Ampun maaf salah silap sekiranya ada yang terkasar ataupun tersalah bahasa. Kita sudahi dulu, kita tutup dulu kelas kali ini dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran.